terakhir yang keempat buat Boyan Odak. Kenny Paraj sekali lagi mengalami kecederaan dan terpaksa diusung keluar. Jadi KL City akan beraksi dengan 10 pemain seketika. Ini dia Safiz Ali. Jika kedudukan ini kekal Rudi, ada Piala Malaysia pertama buat Safiz Ali. Syukur Adan juga akan dibawa masuk, akan mencipta sejarah sebagai pemain yang paling banyak beraksi di pentas akhir sebanyak 7 kali. 8 kali. Ini merupakan penampilan yang ke-8 untuk Syukur Adan. Hampir tersasul saya. Jadi Syukur Adan, main senior JDT, akan dibawa masuk menangi Piala Malaysia 2 kali bersama dengan Negeri Sembilan 2009 dan 2011, menuskan Kelantan dan menuskan Terengganu. Bola di udara sebentar tadi. Jadi pertukaran akan dilakukan. Syukur Adan akan masuk untuk menggantikan Kenny Paraj. Jadi Syukur Adan kerana mencipta sejarah baru. Lambaian terakhir Syukur Adan, dia akan bersara selepas ini. Nampaknya dia akan bersara dengan penuh gemilang dan terbilang. 24 tahun menjadi pemain bola sepak profesional. Ini dia akan masuk di produk akhir. Sekali lagi peluang clearance terus dilakukan. Romain Morales. 3 pemain JDT mengejar Romain Morales. Lantaran ke dalam untuk KL City. Ya, Romain Morales ini sudah Joffrey Ali menjadi tumpuan ketika ini. Sejarah bakal tercipta di Stadium Nasional Bukit Jalil bagi Kuala Lumpur. Final yang ke-10 buat Kuala Lumpur pada malam ini. Dan itu dia whistle panjang mendapatkan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur City mencipta sejarah penantian 32 tahun. Ternokta sudah pada malam ini. 2 jaringan yang dihasilkan di separuh masa yang kedua memastikan Kuala Lumpur City ditamatkan sebagai juara TM Piala Malaysia 2021. Satu kejayaan yang cukup manis, cukup menarik untuk diperkatakan oleh pemain-pemain KL City. Paulo Josue mencipta sejarah sebagai kapten Kuala Lumpur yang pertama merangkul trofi Piala Malaysia sebagai kapten selepas dilakukan selepas kali terakhir kapten import pertama adalah Zoran Nikolik 1993. Ini dah jaringan Rusli Zafri Yahya, mainan ke-65. Bagaimana dia menyempurnakan hantaran daripada J. Parthiban untuk meletakkan Kuala Lumpur City 1 gol di hadapan pada minit ke-66. Dan kemudian hantaran dari Ryan Lambert membuka ruang buat Paulo Josue menghasilkan jaringan kedua buat KL City. Minit ke-74 untuk keputusan penuh di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur City 2, Jordan Takzim 0 untuk secara rasminya ditambahkan sebagai juara TM Piala Malaysia 2021. Satu sejarah buat Syukur Adan juga. Paulo Josue juga mencipta penantian 32 tahun, edisi ke-100 tahun dan penampilan terakhir Syukur Adan. Itu melengkapkan malam penuh gemilang bagi pasukan Kuala Lumpur City untuk menjuarai edisi 100 tahun Piala Malaysia 2021. Dan itu ceritanya dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya masih bersama dengan Syarum dan juga Nazab Ihzan di stadium pada ketika ini. Wow, permainan yang berbeza.
serangan juga berbeza. Karakter pemain juga nampak sungguh yakin dan menarik. Apa pun tahniah kepada pasukan Kuala Lumpur. Syarul, saya percaya seperti saya, anda juga mungkin selepas 32 tahun ini satu kejayaan pasukan Kuala Lumpur yang kita mungkin tak ingat 30 tahun lalu. Bagaimana anda nak rangkumkan malam ini? Luar biasa. Bagi saya ini adalah malam luar biasa untuk semua warga kota, iaitu penyokong-penyokong Kuala Lumpur, dan apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Kuala Lumpur City pada malam ini against all odds, memberikan segalanya untuk pasukan. Stick dengan plan. Bagi saya apa yang plan yang ingin diterapkan oleh Coach Bojang Hodak, mereka stick dengan plan dan percaya dengan plan itu, hasilnya mereka mendapat kemenangan. Bagi saya sangat manis untuk pasukan Kuala Lumpur. Kevin Ray Mendoza, Romel Morales, Paulo Josue, Zafri Yahya, antara nama-nama yang beraksi dengan sangat baik pada malam. Nazam, mereka bergerak sebagai satu unit. Kita tak boleh pisahkan persembahan personal dengan satu tim Kuala Lumpur malam ini. Berbeza. Kita lihat karakter pemain berubah di separuh masa kedua. Zafri, Paulo Josue, kredit kepada Kevin Mendoza yang diasak betul-betul tapi masih lagi kental di benteng pertahanan. Kita dapat lihat bagaimana kesemua pemain sebenarnya, kredit kepada semua pemain yang telah memberikan aksi yang cukup baik, memukau. Pada saya karakter pemain harus dipuji, dan kita lihat penampilan Syukur Adan sangat berbaru, 42 tahun masih lagi mendapat piala. Saya sungguh cemburu dengan kejayaan beliau. Walaupun kami pernah beraksi bersama-sama, tetapi inilah rezeki Syukur Adan bersama pasukan. Ya, dan pastinya Syarul juga ada cerita dengan Syukur Adam, tapi kita ingin sapa Rizal Zamri Yahya berada di bawah. Rizal, anda boleh mendengarkan kami? Ya, Nif. Rizal? Saya. Okey, baik. Rizal, kalau sudah bersedia mungkin bagaimana situasinya di bawah sekarang, Rizal? Silakan. Ya, sudah tentu situasi yang menggembirakan kepada pemain-pemain, keseluruhan pemain Kuala Lumpur kerana penantian yang begitu lama sekali, akhirnya pada malam ini mereka mengecapi Piala Malaysia yang diidam-idamkan. Dan sudah tentu pada pandangan saya Benjamin Mora akhirnya terperangkap dengan strategi yang bijak yang digunakan oleh Bojang Hodak. Kalau kita lihat semasa pertama tadi, pasukan Kuala Lumpur bermain secara defensif, tetapi di semasa kedua corak serangan yang berbeza yang diketengahkan, dan akhirnya Zafri dan juga Paulo menjadi pemusnah pasukan JDT dalam saingan Piala Malaysia kali ini. Rizal, anda berada di bawah, mungkin boleh kongsikan suasana kegembiraan pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur pada ketika ini, Rizal. Mereka mendedikasikan buat penyokong-penyokong yang dah dahagakan lama kejayaan ini. Ya, sudah pasti. Kalau kita lihat pada malam ini, penantian ini memang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk Kuala Lumpur, terutamanya dia boleh banggakan dengan prestasi semasa yang ditunjukkan oleh keseluruhan pemain Kuala Lumpur. Akhirnya memberi satu kegembiraan kepada penyokong-penyokong pasukan Kuala Lumpur, dan semestinya kenangan yang manis, dan sudah tentu pemain-pemain juga menghadiahkan kemenangan ini untuk penyokong-penyokong pasukan Kuala Lumpur City. Rizal, serak suara menandakan anda ibarat sedang menjerit meraihkan juga sebagai bekas pemain, bekas ketua pasukan menjulang piala itu. Melihat kepada rakan-rakan di bawah, ada Safi, Indra, Syukur Adan. Ini perlawanan terakhir. Bagaimana sebenarnya perasaan sebagai pemain yang menjulang lagi piala ini, Rizal? Ya, sudah mesti perasaan itu tidak boleh terkata kerana menjulang Piala Malaysia adalah suatu perkara yang sangat-sangat diidamkan oleh pemain-pemain dalam asilan Liga kita, dan saya pasti Syukur Adan juga Indra Putra merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai selama berpuluh tahun beraksi dalam saingan Piala Malaysia ini. Ya, Rizal, terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama-sama dengan rakan-rakan di sana untuk menyambut kerana ini adalah malam sangat istimewa 100 tahun. Itulah gol yang dilakukan di perlawanan akhir. Okey, kita nak berikan tumpuan ke arena ataupun di pentas padang pada malam ini, di mana upacara penyampaian hadiah bagi TM Piala Malaysia 2021 ulang tahun penganjuran ke 100 tahun turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, dan kita ingin terus berikan sepenuh tumpuan kepada acara ini. Jadi jom kita berikan tumpuan dan beralih ke padang pada malam ini. Nadil yang pastinya malam ini tidak banyak dikritik persembahannya. 3 kad kuning yang dilayangkan oleh Razlan Joffrey Ali.
Juga berada di situ Muhammad Yusri Muhammad, Muhammad Muazzi bin Zainal Abidin, Azman Ismail, Suhaizi Syukri dan Ku Alauddin bin Ku Muhammad. 6 pegawai perlawanan yang bertugas pada malam ini untuk mengadili perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Yang memberikan kejayaan kemenangan kepada Kuala Lumpur City. Ini barisan pengadil perlawanan yang bertugas pada malam ini. Seterusnya, cara penyampaian hadiah bagi naib juara. Jadi Joe Darul Takzim terpaksa aku tewas 2 kali di pentas akhir. Mereka tewas kepada Pahang pada tahun 2014. Dan kemudian ini pentas akhir Piala Malaysia yang kedua buat mereka. Mereka tewas pada KLCT 02. Namun mereka musim ini 2 kejayaan sebenarnya, menjuari Piala Sultan Haji Ahmad Shah dan juga Liga Super. Selain menaikkan diri ke Liga Juara-Juara Asia. Walau bagaimanapun pujian dan tanya juga diberikan kepada JDT kerana sentiasa menyajikan kita aksi-aksi bola sepak terbaik di Malaysia ketika ini. Baxon da Silva 7 gol. Berikan sedikit ketegangan. Meredakan sedikit ketegangan buat pemain-pemain JDT. Malam ini mereka terpaksa akur dengan kehebatan dan juga jadi tewas bermakna Penang tidak akan melayakkan diri ke Piala AFC pada musim hadapan. Bermakna hanya Kedah yang akan marah ke Piala AFC. Di sana ketua jurulatih dan juga kejurulatihan JDT. Malam ini bukan malam untuk mereka. Paksa akur tewas kepada KLCT. Perlawanan yang cukup menarik sebenarnya dapat yang telah pun kita saksikan. Kejayaan yang cukup menarik. Ketika ini adalah pemain terbaik kejuaraan yang akan diumumkan. Zafri Yahya dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Penjaring pertama perlawanan berusia 27 tahun. 142 penampilan bersama dengan Kuala Lumpur. Ini jaringan sebentar tadi meledak jaringan ke-13 untuk KLCT. Musim ke-6 bersama dengan KLCT berjaya untuk merangkul memenangi TM Piala Malaysia. Ini final pertama untuk Zafri. Dan dia membuktikan kredibilitinya sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Tahniah diucapkan kepada Zafri Yahya, Wira untuk Kuala Lumpur City. Kita akan teruskan dengan penyampaian hadiah juara TM Piala Malaysia 2021. City mencipta sejarah untuk merangkul kejuaraan TM Piala Malaysia 2021. Didahului oleh Syukur Adan. Kejayaan yang cukup manis sebenarnya bagi Syukur Adan. Ini penampilan yang ke-8 di pentas akhir. Cukup menarik sebenarnya bagi Syukur Adan.
permainan. Cara penyampaian hadiah yang pastinya tidak dijangka pada awalnya untuk KL. Malam ini mereka membuktikan tidak ada yang mustahil dalam bola sepak. Kuala Lumpur City FC mencipta sejarah tersendiri. Satu kejayaan yang cukup baik dilakukan oleh Kuala Lumpur pada musim ini. Cerita yang akan didendangkan kepada anak-anak muda di Kuala Lumpur selepas ini akan menarik minat ramai untuk memberikan sokongan kepada Kuala Lumpur. Siapa yang menjangka 90-an tiada Kuala Lumpur, 2000 tiada Kuala Lumpur. Ketika ini 2021, this is Kuala Lumpur. Satu kejayaan yang cukup manis diperolehi oleh pemain KL City. Josue, Captain Marvel. Dari upacara penyampaian hadiah akan kita saksikan rangkul kejuaraan Wayne Hodak dan juga Paulo Josue untuk mengangkat mahkota trofi kejayaan Piala Malaysia. Jadi TM Piala Malaysia 2021 menjadi milik pasukan Kuala Lumpur City FC yang akan yang telah pun mencipta sejarah tersendiri pada malam ini. Jadi kita nantikan Kuala Lumpur City FC mencipta sejarah menjuarai Piala Malaysia 2021. Penantian 32 tahun ternokta sudah. Malam ini mereka membuktikan kredibiliti mereka untuk menjuarai Piala Malaysia. Penantian yang cukup menyeksakan ditamatkan malam ini dengan kejayaan yang cukup manis. Kuala Lumpur City menempah nama selaku juara Piala Malaysia 2021. Satu kejayaan yang pastinya akan dikenang sampai bila-bila oleh warga kota. Paulo Josue menjadi kapten pertama, kapten import pertama sejak Zoran Nikolic pada tahun 1993 untuk menjurang piala bersama dengan Kuala Lumpur City. Sejarah tercipta di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur City menjuarai TM Piala Malaysia 2021. Satu kejayaan yang cukup manis untuk KL City. Tabalkan sebagai juara baru TM Piala Malaysia. Mereka memamerkan aksi yang cukup baik, bertahan dengan baik dan memberikan aksi yang cukup baik. Paulo Josue, kapten dan juga penjaring gol kedua perlawanan. Satu kejayaan yang cukup baik, cukup manis diperolehi oleh Kuala Lumpur City malam ini. Wayne Hodak, juaraan keduanya dalam kempen Piala Malaysia ini. Selepas bersama dengan Kelantan. Dan akhir keempat buat Wayne Hodak. Syukur Adan, cerita. Inilah cerita yang cukup menarik untuk diperkatakan. Syukur Adan, persaraan yang cukup baik, penuh kejayaan. Malam ini mengangkat trofi. Itu dia penantian 32 tahun dan harus diingatkan juga kemenangan
pada malam ini melayakkan pasukan Kuala Lumpur City untuk mewakili negara dalam satu lagi slot ke pentas Piala AFC pada musim 2022 nanti. Itu ceritanya dan kita ingin dengarkan bagaimana reaksi dan juga respon selepas tamat perlawanan daripada kedua-dua pengendali. Kita mulakan terlebih dahulu dengan pengendali daripada pasukan Johor Darul Takzim, Benjamin Mora, dengan keputusan pada malam ini. In the final balance to the same sides, we couldn't win and we couldn't score one goal. So congratulations Kuala Lumpur. Yeah, well, the first half was about learning how to penetrate the two lines of four, the compactness, and we couldn't do it. We needed more aggressiveness, and we hit one on the post, unlucky, and then from there the game went to Kuala Lumpur. Anda mengatakan, Syarom, ketika kita melihat separuh masa yang kedua, bagaimana JDT mengubah taktikal mereka, melakukan lebih agresif dalam cuba untuk penetrate pasukan Kuala Lumpur City, tapi tidak berhasil pada malam ini. Ya, kalau kita lihat separuh masa kedua adanya intensiti daripada pemain pasukan JDT dan juga cara mereka untuk menembusi di sebahagian kiri dan kanan, tetapi mereka masih lagi gagal kerana apabila bertemu dengan pasukan yang bermain orang kata low block, menunggu agak sukar. Tetapi bagi saya mungkin agility di bahagian tengah juga memainkan peranan yang penting. Apabila Safawi dan juga Arif Aiman gagal untuk bermain baik pada malam ini, JDT agak struggle. Ya, itu sedikit daripada pengendali pasukan Johor Darul Takzim. Kita ingin dengarkan pula bagaimana reaksi dengan kemenangan pada malam ini. Boyan Hodak membawa merajui pasukan Kuala Lumpur City untuk menang penantian piala selama 32 tahun. Kita dengarkan terlebih dahulu reaksi daripada pengendali Kuala Lumpur City ini. To be honest, I didn't hear one word what you asked me. So I will just tell you that we played fantastic today. We follow everything what we play in the dressing room. And at the end, the guys deserve this win. Before this, nobody believed in us. But I think that today, the guys deserve to win the trophy. We expect this already. You ask my CEO. I told him before Malaysia Cup started, I told him that we will win. Finally, you can see that KL have fans. Lots of fans. And you can hear today. Nazab, suka saya nak ulang apa yang Boyan mengatakan bahawa pada mulanya tiada siapa percaya mereka akan boleh menang. Tapi beliau yang pertama mengatakan bahawa mereka boleh menjadi juara dengan skot yang ada, dengan barisan yang ada. Bagaimana nak terjemahkan kepercayaan seorang jurulatih di atas padang ini, Nazab? Memang ya tiada siapa pun yang berikan harapan sebenarnya pada pasukan Kuala Lumpur di musim lalu apabila mereka promote naik ke Liga Super. Seterusnya kali ini mereka cukup berjaya dalam kempen Malaysia Cup. Saya rasa impunan pemain-pemain yang ada dalam pasukan Kuala Lumpur sedikit sebanyak membantu. Bagaimana Boyan Hodak, ada pemain-pemain yang berkualiti tinggi dalam pasukan. Import mereka juga saya dapat lihat seimbang dan daripada segi persembahan mereka sangat baik, dan itu yang menyebabkan setiap pemain percaya dengan antara satu sama lain. Mereka seperti keluarga dan akhirnya mereka terjemahkan di dalam padang. Dan kita melihat, Syarom, tentang bagaimana penutup pada malam ini. Ini malam terakhir untuk musim 2021 selepas satu musim yang panjang dengan penuh cabaran, dan Kuala Lumpur perlu dipersiapkan untuk musim hadapan. Apa yang boleh dipikirkan kerana persediaan musim hadapan mungkin bermula pada malam ini? Ya, bagi saya sebenarnya tahniah kepada pasukan Kuala Lumpur City, Boyan Hodak dan juga Syukur Adan pada perlawanan malam ini. Bagi saya penamat karier yang dicemburui oleh semua pemain bola sepak tanah air ini. Tahniah sekali lagi. Tetapi bagi saya Coach Boyan Hodak bukan sahaja boleh membantu pasukan Kuala Lumpur City, tapi beliau adalah orang yang merevolusikan cara permainan dan juga pasukan Kuala Lumpur City daripada segi pemain bermain di posisi yang bukan sebenarnya posisi beliau, tetapi mereka dapat memberikan segala kerana kepercayaan dan juga kesinambungan apa yang ingin diterapkan oleh Coach Boyan Hodak. Dan bagi saya, untuk soalan Hanif tadi, mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk tahun depan, ada perancangan dan juga akan membawakan pemain yang lebih baik yang akan memberikan saingan untuk Liga Super dan juga Asia, mereka ke Asia tahun depan dengan pemain-pemain yang lebih baik. Nazab, kita pernah berbicara berkenaan dengan perkara ini, meletakkan individu yang betul di tempat yang betul. Kita lihat bagaimana Boyan mentransformasikan perkara ini. Anda melihat kepada rangkuman perjalanan musim 2021 ini dan apa yang boleh kita harapkan, kita jangkakan untuk 2022, Nazab? Ya, tepat sekali.
orang yang ada knowledge, pengetahuan tentang bola sepak, sudah pastilah orang itulah sepatutnya yang berada dalam pengurusan dan sebagainya. Terbukti Stanley berada dalam satu carta yang betul dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur, dan mereka juga boleh saya katakan cukup berjaya pada tahun ini. Kita harapkan mereka akan terus memperkuatkan, mantapkan lagi pasukan mereka, kerana AFC bukan calang-calang persaingan ataupun pertandingan, dan kita harapkan mereka boleh memberikan impak yang baik. Saya suka ada banyak tim yang boleh memberikan satu persembahan yang baik seperti Kuala Lumpur tunjukkan. Kita harapkan lebih banyak lagi tim yang akan lebih memberikan satu persembahan yang cukup efektif dalam setiap perlawanan. Betul, baik. Saya setuju dengan kenyataan oleh Nazam. Bagi saya, apabila sebuah pasukan diterajui oleh orang bola sepak yang tahu pasal bola sepak, akan nampak perubahan hasilnya, seperti contoh pasukan Kuala Lumpur dan juga Stanley Bennett. Ya, baik. 4 kejuaraan daripada kedua-dua tetamu saya pada malam ini. Syarul Kalam, Nazar Izan, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Di sebalik setiap kemeriahan pertandingan pada malam ini, yang terbaik kami cuba sampaikan kepada anda semua yang menonton. Jadi kita mungkin berjumpa lagi untuk musim hadapan hendaknya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda yang menonton kami sepanjang siaran Bola Sentral pada malam ini. 2021 juara Liga Super milik Johor Darul Takzim, juara Liga Premier milik Pasukan Negeri Sembilan, dan juara Piala Malaysia menutup kancah persaingan 2021 edisi penganjuran 100 tahun milik pasukan Kuala Lumpur City FC. Dan itu sahaja rangkuman untuk musim 2021. Saya Hanif Miswan dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita jumpa lagi pada musim bola sepak 2022. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.